Abang Zainal Arifin. Jadi tuan-tuan, saya baca Waalaikumsalam Abang Firdaus ni. Saya membaca mesej dan juga komen rakan-rakan di media sosial bertepatan 1 Rejab bulan Tuhan. Bulan Tuhan saya baca, jadi saya berasa gembira tuan. Waalaikumsalam Tuan Zana. Saya berasa gembira walaupun perjuangan ini banyak liku-likunya, fitnahan, kehilangan dan pelbagai perkara yang saya hadapi yang tidak mungkin akan dapat kembali. Salam roh ala legend, antaranya kehilangan jawatan sebagai penjawat awam, dibuang kerja di bawah perkara 38, PU 396, tata kelakuan penjawat awam, kehilangan keluarga, kehilangan anak-anak yang tidak mungkin akan dapat semula. Dan sehingga ke hari ini saya masih lagi belum bertemu dengan anak-anak saya tuan-tuan. Jadi sebelum ini orang mengatakan bahawa Syafiq merapu meraban. Ada orang yang memaki hamun saya, mengatakan saya anjing, bodoh, murtad, apa lagi pelbagai tomahan yang dilemparkan ke atas saya. Jadi yang paling lama dengan saya, terima kasih Muhammad Syawal, Alif Amir Ismam yang sentiasa support. Daripada mula-mula Facebook saya Reader Tom Reader baru mula-mula naik sehingga 45,000 orang follower. Saya mula naik dengan mengatakan bahawa Tun Mahathir adalah tongkat bagi orang Melayu. Saya mengatakan Tun Mahathir adalah tongkat bagi orang Melayu. Saya yang pertama sekali mengeluarkan kenyataan begitu. Dan jadi bermula daripada tahun 2018 ke 19, saya pun dah tak ingat. Jadi banyak liku-liku dia tuan-tuan. Antaranya saya dapat detect dalam ICC Stated Room bahawa mereka telah memanipulasikan fakta sebenar. Di antaranya adalah ICC Stated Room ini tidak perlu diratifikasi, tetapi mereka mengatakan perlu diratifikasi dan mereka mengatakan telah keluar daripada Stated Room, tetapi pada hakikatnya mereka tidak keluar daripada Stated Room. Mereka tidak keluar daripada Stated Room. Itu adalah liku-liku dan ditahan sebagai pengganas tuan-tuan melalui laporan polis di Balai Ulu Kelang dalam kes MA63. Banyak perkara yang berlaku tuan-tuan. Dan pada waktu itu tak ada seorang pun yang menolong. Tak ada seorang pun yang pada waktu itu ada dengan saya adalah Kak Eli Suryati, yang kita orang kata berjuang berhabis-habisan. Hari-hari walaupun ditomah, dicakap berbagai perkara, kita berjuang berhabis-habisan kerana kita yakin bahawa Tun Mahathir adalah tongkat bagi orang Melayu. Kita yakin bahawa Tun Mahathir adalah tongkat bagi orang Melayu, di mana berdasarkan yang saya cakap walaupun dihina, antaranya pembukuan yang dikeluarkan oleh Tun Mahathir sendiri. Saya menyuruh orang ramai membaca buku Dilema Melayu. Saya menyuruh orang ramai membaca buku yang dikeluarkan oleh Dr. Dayan Dayana Hamid Shah. Dan saya menyuruh orang ramai membaca tesis yang dikeluarkan oleh UKM dalam Pasca Pilihan Raya ke-14, di mana kita amat yakin bahawa Tun Mahathir Mohamad berada di sebelah sana bukanlah untuk bersama-sama dengan mereka, kerana prinsip Tun Mahathir di mana rekodnya pada kali pertama menjawat jawatan sebagai Perdana Menteri, Perdana Menteri yang ke-4, beliau mengatakan bahawa pemimpin yang terbaik adalah kerana dia sanggup berkompromi bagi menjaga negara. Maknanya dia sanggup berkompromi bagi menjaga agama dan bangsa. Dan juga Tun Mahathir adalah Perdana Menteri yang satu-satunya di antara semua Perdana Menteri yang mengiktiraf Islam adalah agama negara. Yang lainnya mengatakan Islam adalah agama rasmi. Dan pelbagai teori yang kita keluarkan, saya melihat satu persatu video yang dibuat di Twitter Tun Mahathir cuba menerangkan kepada orang ramai bahawa Tun di sana hanyalah sebagai Trojan Horse. Tun di sana hanyalah sebagai Trojan Horse bagi menjaga agama dan bangsa supaya tidak jatuh ke tangan DAP, kerana pesanan Tun Hussein
suatu ketika dahulu Tun Hussein mengatakan apabila DAP mendapat tampuk pemerintahan kerajaan persekutuan, maka mereka akan berusaha bagi menjatuhkan persekutuan untuk menuju ke arah republik. Ini adalah pesanan Tun Hussein suatu ketika dahulu, saya dah lupa tarikhnya. Jadi tuan-tuan, berbagai liku-liku antaranya tidur di lokap. Saya pernah dihina oleh pegawai polis yang mengatakan bahawa saya hanya seorang anggota berpangkat rendah yang tidak mempunyai apa-apa. Dan sama juga apabila saya merayu ketika berada di dalam hospital Kuala Lumpur, saya mengatakan bahawa saya bukan seorang yang gila, tetapi saya gila mengkaji. Dan pengkajian saya adalah bukan untuk diri saya sendiri, kerana saya tidak berhajat pun untuk menjadi ahli parlimen. Saya tidak berhajat sedikit pun untuk menjadi DUN. Saya cuma berpegang kepada satu perkara, iaitu aku adalah seorang rakyat kepada raja yang mesti amanah, taat dan setia kepada persekutuan. Itu saja saya pegang. Dan di mana ketika saya membuat kajian, membuat kertas kerja semasa belajar di Universiti Malaya, tuan-tuan, kalaulah saya bercakap berkali-kali, tuan-tuan, termasuk juga saya pernah hantar mesej kepada pemimpin-pemimpin tertinggi, antaranya Tok Mat Hassan, dan juga dalam video Dr. Ashraf Wajidi juga saya nyatakan, sekiranya orang hari ini mengkaji tentang proses-proses kemerdekaan, maka mereka akan menjumpai bahawa kemerdekaan tanah ini bukanlah sesuatu perkara yang menggembirakan, tetapi kemerdekaan ini jika kita tukar kepada kenyataannya, kita akan tahu kemerdekaan ini adalah jalan-jalan di mana mayat-mayat bergelimpangan, air mata bercucuran, darah-darah bertaburan di atas tanah Melayu ini. Inilah arti kemerdekaan yang kita perlu jaga. Itu yang saya bawa daripada dulu. Jadi tuan-tuan, dengan apa yang berlaku kini hari, tuan-tuan, saya telah menjangka perkara ini. Bukannya daripada hasil perkajian, antaranya daripada video-video yang dikeluarkan dari Twitter Tun Mahathir sendiri, di mana Tun Mahathir mengatakan orang Melayu perlu berjuang bermula daripada bulan Mei selepas kemenangan Pakatan Harapan tahun 2018. Tun Mahathir telah mengeluarkan satu video di Twitternya yang diletakkan tagline di situ, orang Melayu perlu berjuang. Hari ini tuan-tuan, yang mana termasuk orang yang mengatakan saya ini merapu, yang mengatakan saya ini anjing, dan juga orang yang tersayang yang meninggalkan saya, kini hari mungkin tersedar bahawa apa yang saya katakan itu bukan kerana saya overdose dadah, bukan saya mengambil perkara benda-benda yang terlarang, tetapi ia adalah fakta yang perlu dikaji. Sebentar tuan-tuan, saya nak buka gate sebentar. Ada. Waalaikumsalam, Adila Azman. Sekejap Stay tune. Okey. Bukan news, saya naik saga biasa ya. Jadi tuan-tuan, sebagaimana saya cakap dahulu, saya tidak pentingkan apa-apa perkara selain saya dapat merasai angin arus kemerdekaan, di mana saya dapat merasai tanah yang saya pijak ini adalah tanah Melayu. Pengorbanan nenek moyang kita yang dahulu, pengorbanan yang telah dipetik oleh Dato' Onn Jaafar pada tahun 1936 di dalam kebangkitan The Soul of Malay bagi menuntut kemerdekaan bagi tanah Melayu ini. The Soul of Malay, semangat Melayu itu
untuk membentuk kerajaan persekutuan, orang kata mendapat kemerdekaan bagi supaya orang Melayu dapat menentukan arah tuju mereka sendiri. Jadi itulah yang orang kata yang saya bawa dalam perjuangan saya, tuan-tuan. Jadi di akhirnya itulah yang tinggal, tuan-tuan. Jadi semuanya tidak ada, pekerjaan hilang, keluarga hilang, anak-anak hilang, dan semua segala-galanya hilang. Yang tinggal adalah hanyalah arti kemerdekaan, sebagaimana yang saya cakap dahulu, tuan-tuan. Jadi bila saya tengok komen-komen, di media, di page saya sekarang ni, makin naik page saya sekarang ni, apabila ramai yang komen bahawa teori konspirasi yang saya bawa dahulu, yang dikatakan teori konspirasi kajian gila, kini menjadi fakta yang sebenar. Sebab itu saya kata tunggu, tidak bulan 3, bulan 5, tidak bulan 3, bulan 5, Tun Mahathir akan membubarkan parlimen atau berlaku peralihan kuasa. Berdasarkan bukanlah kajian-kajian yang saya buat, orang kata daripada diri saya sendiri, tetapi kajian ini dikeluarkan daripada antaranya Universiti Kebangsaan Malaysia, Dr. Dayana Hamid Shah dan yang lain-lain. Sebab itulah saya mengatakan bahawa orang Melayu tidak boleh, orang kata beralih daripada menyokong Tun Mahathir Mohamad, kerana Tun Mahathir Mohamad adalah tongkat bagi orang Melayu. Kalau tuan-tuan baca daripada sejarahnya, sebab tu saya kata kena baca daripada sejarahnya, daripada buku yang dikeluarkan olehnya, Dilema Melayu. Dilema Melayu. Jadi kini tuan-tuan, kini bila saya dengar bernama TV tadi, bahawa hari ini menteri-menteri semuanya menjadi tidak sah, menteri kabinet digugurkan. Yang tinggal hanyalah menteri interim PM untuk membentuk satu kerajaan yang baru yang dipanggil Perikatan Nasional, iaitu Melayu Bumi Putera. Ya, kita mengharapkan the Project of Mars, Bawang Holland, Project of Mars. Ya, tapi tak ada kena mengena dengan Treaty of Versailles, Siapa grup-grup Treaty of Versailles telah gagal, jadi kita tunggu, tuan-tuan, di bulan Rajab ni, tuan-tuan, di bulan Rajab, jadi kita berdoa semoga terbentuk satu kerajaan Melayu Bumi Putera, dan kita ingat, tuan-tuan, kita kena ingat sejarah yang berlaku pada hari ini. Ingatlah sampai ke bila-bila, ceritalah kepada anak cucu tuan-tuan, orang Melayu hari ini kena resis. Kita tidak boleh bertoleransi. Peganglah prinsip sebagaimana yang saya cakapkan dulu. John F. Kennedy juga bercakap berkenaan dengan toleransi, juga bercakap berkenaan dengan human right. Tapi adakah mereka pada usulnya mereka ini adalah human right? Tak ada. Mereka memartabatkan bangsa mereka. Sehingga ke hari ini, mana orang boleh menghina negara barat? Bercakap saja sedikit berkenaan dengan Amerika, pasti mereka akan dibom. Begitu juga di dalam tanah Melayu ini. Ini adalah bukan Semenanjung Malaysia, ini adalah tanah Melayu dan juga tanah Borneo. Jadi kita kekalkan, kita mestilah bersifat resis agar tidak berlaku lagi perkara-perkara yang sebagaimana berlaku sekarang ini, sebagaimana yang berlaku sekarang ini. Benda yang berlaku sekarang ini adalah kerana kita terlampau bertoleransi. Kita mempercayai orang yang pada asalnya adalah rakyat naturalisasi, dan pada sejarahnya, mereka ini pada sejarahnya kita tidak pernah membawa kebaikan dalam negara. Mereka tidak pernah membawa kebaikan dalam negara. Start daripada, bukan kata tragedi 13 Mei, sebelum itu lagi, kalau tuan-tuan baca dalam buku Komunis Elsejis, di dalam buku Komunis Elsejis ada menceritakan tentang putik-putik bagaimananya berlakunya penyerangan komunis, sehinggalah pada tahun darurat 13 Mei 1969. Dan mereka ini begitu resis. Ini adalah sejarah
yang perlu kita tahu, sejarah yang perlu kita tahu. Jadi saya ada baca tadi di dalam akhbar bahawa kita jangan termakan dengan DAP Kita jangan termakan dengan DAP Cukuplah dengan penipuan dan juga penindasan yang telah dibuat oleh mereka. Dan kita hari ini kita mengharapkan, kita mendoakan bahawa Perikatan Nasional yang mana saya perjuangkan dahulu, yang mana kita dihina, dianjingkan, di macam-macam segala net, yang kononnya saya ni adalah kanak-kanak rebena yang tidak tahu tentang politik tanah air. Kita mengharapkan bahawa adanya terbentuk kerajaan Melayu Bumi Putera sebagaimana yang kita nak, dan bertongkatkan tongkat orang Melayu, iaitu Tun Mahathir Mohamad. Jadi orang kata tesis yang dikeluarkan oleh UKM itu benar terjadi di mana Tun Mahathir duduk di sebelah sana hanyalah sebagai tongkat orang Melayu supaya kerajaan supaya tidak jatuh ke tangan DAP dan juga Anwar Ibrahim. Ni siapa dia kata ni? Kau patut ambil ubat bebal. Muhammad Hafiz patut pergi Google dan cek. w.bro Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim, dan di mana launch dia. Dan kita juga tidak dapat menafikan mereka mempunyai hubungan yang kuat dengan Kanada, di mana ahli PKR pergi ke Kanada bagi mesyuarat negara-negara Republik. Wartia Murti juga pergi ke Kanada untuk sekular, dan kita tengok di dalam launch di Kanada, mereka juga ahli PKR memegang jawatan di dalam launch Freemason di Kanada. Patut makan ubat kerana begitu bebal sehingga tidak dapat melihat kepada fakta. Kita bukan nak fitnah, tetapi tidak pernah ditolak oleh tidak ada kenyataan menolak bahawa nama yang tersenarai di antara ahli jawatan kuasa di dalam institusi tersebut bukanlah dia. DAP kembali menumpang. Kita harap DAP ini dimansuhkan terus, dan kita akan memperjuangkan perkara 251A. Saya akan memperjuangkan perkara 251A, iaitu pelecutan kerakyatan kerana tidak taat dan setia kepada persekutuan. Kita, tuan-tuan, jangan lupa, tuan-tuan, mereka telah menghina Raja-Raja Melayu. Mereka mengeluarkan di dalam akhbar kononnya Raja-Raja Melayu tidak mempunyai kuasa. Mereka meletakkan gambar-gambar Raja Melayu dengan perkara-perkara yang menghinakan dan menjijikkan, tetapi tidak ada diambil tindakan. Dan mereka ini mesti diambil tindakan keras. Yang pertamanya kerana menghina institusi Raja-Raja Melayu. Mereka mempertikaikan institusi Raja-Raja Melayu. Dan kemudiannya mereka menghina persekutuan. Antaranya adalah dengan menggugat Perlembagaan Persekutuan 1957. Lepas itu mereka tidak bersetuju dengan perlembagaan di dalam perkara 31, iaitu Islam Agama Negara. Jadi kita perlu mengambil tindakan kepada mereka ini di bawah perkara 251A. Kita nak lucut kerakyatan ahli-ahli DAP. Kita nak lucut kerakyatan ahli-ahli DAP supaya mereka ini tidak membawa lagi masalah dalam negara kita yang aman. Tanpa DAP, negara kita aman damai. Di mana DAP ini hanya muncul di dalam negara untuk membawa malapetaka saja. Sejarah membuktikan bahawa DAP adalah punca kepada segala perkara yang berlaku di dalam negara kita ini. Antaranya adalah tercetusnya rusuhan perkauman. Tercetusnya rusuhan perkauman bersifat rasis dan juga mencabar di antara kaum. Ini yang sifat-sifat DAP. Inilah sifat-sifat DAP yang patut kita tolak sepenuhnya. Sepatutnya DAP ini di pendaftaran ROS-nya selepas ini perlulah dibatalkan kerana mereka ini satu parti yang membawa ideologi komunis. Terbukti apabila mereka mendapat pentadbiran kerajaan, apa yang mereka buat? Mereka membuat perhimpunan komunis, tetapi tidak diambil tindakan. Selepas itu mereka anggota polis yang melindungi mereka selama ini perlulah diambil tindakan, dibuang daripada perkhidmatan kerana tidak taat dan setia kepada Raja-Raja Melayu dan juga persekutuan. Selepas itu mereka membuat apa? Tugu-tugu komunis. Dan sepatutnya mereka ini perlulah dibatalkan ROS-nya kerana ini bukan satu parti politik yang baik, tetapi parti politik yang membawa ideologi komunis yang orang kata memudaratkan negara kita daripada segi pentadbiran dan juga daripada segi kaum majmuk di dalam negara kita ini.
Ya, Tun Mahathir adalah pejuang orang Melayu. Tun Mahathir adalah pejuang orang Melayu. Tun Mahathir adalah pejuang orang Melayu. Daripada dahulu saya mengatakan bahawa Tun Mahathir adalah tongkat orang Melayu. Kerana tuan-tuan, kalau tuan-tuan fikir, tuan-tuan tengok di dalam Merdeka Square, punca kejatuhan Barisan Nasional bukanlah disebabkan Tun Mahathir, tetapi Tun Mahathir telah tahu bahawa kerajaan Barisan Nasional akan jatuh pada pilihan raya yang ke-14 kerana putih-putihnya telah ada. Sebagai contohnya pada PRU ke-13, kerajaan Barisan Nasional telah pun kehilangan 5 negeri, tetapi kerana sifat kita suka menyalahkan orang lain, maka kita tak nampak kebaikan di situ. Peratusan yang telah dikeluarkan oleh Merdeka Square disebabkan kejatuhan kerajaan Barisan Nasional disebabkan Tun Mahathir hanyalah 8%, tetapi jumlah yang besar adalah disebabkan kehendak anak muda dan sebagainya. Jadi Tun Mahathir telah nampak putih-putih di situ, dan dikeluarkan di dalam tesis pasca pilihan raya ke-15 bahawa Tun Mahathir hanya pergi sebagai Trojan Horse, sebagai tongkat untuk menyelamatkan orang Melayu supaya kerajaan tidak jatuh ke tangan Anwar Ibrahim dan juga DAP. Kalau jatuh ke tangan DAP dan Anwar Ibrahim, kerana pada waktu itu PAS tidak ada, yang tinggal hanyalah puak-puak liberal, iaitu di dalam PKR dan juga puak-puak resis anti-Islam di dalam DAP. Jika Tun Mahathir tidak menubuhkan PPBM, maka negara kita akan menuju ke arah secular state dan juga Republic of Malaysia. Sebab itulah di dalam tesis tersebut menyebut bahawa Tun Mahathir, sebab itu saya kata dulu saya dibodohkan. Jika kita lihat daripada sudut yang positif, Tun Mahathir pergi ke situ, hanyalah untuk memastikan bahawa kerajaan tidak jatuh kepada Anwar Ibrahim dan juga DAP. Itu adalah yang saya sampaikan daripada dahulu, dan tuan-tuan tengok faktanya hari ini terbukti bahawa Tun Mahathir hanyalah duduk di sana untuk menyelamatkan orang Melayu, status quo, dan juga menyelamatkan Islam, agama negara dan juga institusi monarki dalam negara kita. Dan kita perlulah mendoakan yang terbaik, dan kita janganlah berputus asa, kita janganlah berpecah lagi. Kita jangan duduk banyak sangat camp. Duk ada camp sana, camp sini, tak perlu camp banyak-banyak tuan-tuan. Apa yang kita perlu sokong sekarang ini adalah perbentukan kerajaan Perikatan Nasional di mana Melayu Bumiputera adalah majoriti. Itu adalah yang terbaik supaya kita dapat mengambil tindakan ke atas mereka-mereka yang tidak taat dan setia kepada persekutuan. MA63 terselamat. MA63 ini mempunyai masalah yang besar yang boleh tergugatnya kemerdekaan negara kita, yang mana mereka telah mendapat sokongan dalam laporan yang dikeluarkan. Tuan-tuan boleh pergi tuan-tuan boleh pergi ke ni, ramai orang saya bagi, tuan-tuan type saja nombor badan saya di semasa saya kena tangkap. Tuan-tuan, saya bagi tahu semasa saya kena tangkap, dokumen saya telah dirampas. Tetapi ada orang, saya tak tahu, saya berterima kasih kalau dia tengok live saya malam ni, namanya adalah Justice Papi. Tuan-tuan boleh pergi type nombor badan saya di Google, dan dia akan keluar dekat situ satu dokumen yang telah dimasukkan oleh seorang hamba Allah yang saya tidak kenali, yang saya tidak kenali. Dia telah letakkan fail, lebih kurang 53 fail di dalam tu, yang mana fail tu semuanya yang telah dirampas sewaktu saya ditangkap. Tuan-tuan boleh download, tuan-tuan boleh baca. Itu semua kajian saya, yang mana yang saya sebut bahawa Attorney General Tommy Thomas mengeluarkan kenyataan pada tahun 2008 dan 2014 dan juga kertas kerja bagi menjatuhkan monarki, dan beliau mengatakan orang yang paling agung di Malaysia adalah bukannya ni Peta Agong tetapi Peguam Negara. Ada juga fail di dalam tu yang mana saya telah membuat laporan polis tetapi tidak diambil tindakan pada waktu itu. Jadi tuan-tuan download dan sebarkan di mana hari ini mereka tidak boleh menyembunyikan lagi agenda mereka untuk menubuhkan the Kingdom of Heaven. Mereka tidak boleh menyembunyikan lagi agenda mereka untuk menubuhkan the Kingdom of Heaven. Jadi tuan-tuan minta maaf, saya tak tengok berapa view. Sekejap kalau saya tengok saya akan jadi gugup. Bila saya tengok saya jadi gugup sebab selalu duduk buat live tak ramai orang tengok. Hari ni buat live ramai orang yang tengok. Jadi tuan-tuan tengok baru ini Amiga cakap dia mengharapkan Tun Mahathir
dia mengharapkan Tun Mahathir untuk kekal di dalam Pakatan Harapan. Dan sebelum ini Ambiga juga mengeluarkan kenyataan untuk apa? Memansuhkan hukuman gantung sampai mati dan juga meletakkan untuk mempercepatkan IPCMC. Jadi kita tengok IPCMC di dalam Seksyen 7 Akta Polis mengatakan sekiranya ada kuasa yang lain. Ini saya tak, Akta Polis pun tak ada kat saya, jadi saya sebut lebih kurang, tuan-tuan pergi baca. Di dalam Seksyen 7 Akta Polis menyebut sekiranya ada kuasa yang lain, kuasa yang lain yang overlapping Ketua Polis Negara. Jadi yang di-Pertuan Agong tidak mempunyai kuasa bagi mengarahkan mana-mana unit di dalam pasukan polis Diraja Malaysia. Sebab itulah mereka nak tubuhkan IPCMC. Nak hapuskan hukuman gantung, tuan-tuan. Menghapuskan hukuman gantung tidak ada, memang ada kena-mena dengan dadah. Tetapi tuan-tuan terlepas pandang satu perkara di dalam perkara 121 Kanun Keseksaan, iaitu mengisytihar perang dengan Raja-Raja Melayu. Mana-mana orang yang mengisytihar perang dengan Raja-Raja Melayu boleh dah dihukum gantung sampai mati. Bukan saja sebabkan dadah, tetapi dia melibatkan 121 Kanun Keseksaan, iaitu hukuman bagi orang yang mengisytihar perang dengan yang di-Pertuan Agong dan juga Raja-Raja Melayu. Sebab itulah kita tengok satu demi satu tindakan yang mereka buat hanya adalah untuk apa? Untuk menjatuhkan sistem monarki di dalam negara kita. Sebab apa, tuan-tuan? Nak jatuhkan persekutuan adalah dengan menjatuhkan sistem monarki. Sebab apa? Dia ada Raja-Raja Melayu ini mengikat 3 perkara di dalam perlembagaan, iaitu kedudukan status quo orang-orang Melayu, agama dan juga persekutuan. Jadi sebab itulah saya sebut di dalam video bersama dengan Dr. Ashraf Wajidi, sekira jatuhnya institusi monarki di dalam negara kita, maka akan terlerailah ikatan-ikatan yang mana mengikat status quo agama Islam dan juga persekutuan. Dan kita akan menuju kepada secular state of Malaysia ataupun kita akan menuju ke arah Republic of Malaysia. Sebab itulah yang telah dipesan oleh Tun Hussein On satu ketika dahulu. Kalau tuan-tuan baca, saya dah lupa dah duduk dekat mana dia punya artikel tu, sebab artikel banyak diampas. Jadi tuan-tuan boleh cari. Tun Hussein On pernah berpesan sekiranya DAP mendapat tampuk pemerintahan negara, bahawa dia akan membawa negara kita menuju ke arah Republik untuk bergabung dengan Singapura supaya dia mendapat jumlah majoriti kerusi dan dapat orang kata overlapping status quo orang Melayu. Dan tuan-tuan, kita kena ingat sumpah taat setia orang Melayu. Sumpah taat setia orang Melayu. Apabila kita nak membentuk kerajaan Melayu Bumi Putera ini, ingatlah sumpah yang telah dibuat oleh Onn Jaafar pada tahun 1936. Jadi kita tidak boleh bertikam sesama sendiri. Jadi kita mestilah sokong satu kerajaan di mana diterajui oleh orang Melayu dan juga Bumi Putera. Ingat sumpah nenek moyang kita pada tahun 1936. The soul of Malay. Ini yang kita nak bawa adalah jiwa Melayu. Tuan-tuan ingatlah sampai mati, the soul of Malay. Kita kena resist tuan-tuan. Sebab itu saya kata di dalam video yang saya buat sebelum ini, kalau kita nak majukan bangsa Melayu bukan dengan penulisan sejarah, nak cerita tentang bangsa Melayu, dah banyak pembukuan. Di dalam video Dr. Ashraf Majdi saya kata dah banyak kajian yang telah dibuat tentang orang Melayu. Tetapi kita nak memartabatkan orang Melayu ni dengan bagaimana kaedahnya adalah dengan menjadi rasis mengikut fahaman yang dibuat oleh John F. Kennedy, iaitu kita mengutamakan dahulu orang Melayu. Mengutamakan dahulu orang Melayu. Uish, dah naik terlampau banyak Selepas ini tuan-tuan ingatlah, ni satu rejab ni tuan-tuan. Satu rejab ni adalah orang kata satu bulan yang mulia tuan-tuan. Jangan lupa berpuasa esok dan berdoa. Sebab apa? Tidak boleh lama PM interim ni. Kita mengharapkan tidak ada gangguan. Kita mengharapkan tidak ada gangguan. Kita mengharapkan permuafakat terbelit lidah tuan-tuan. Kita mengharapkan permuafakan nasional ni berjaya sebagaimana yang dirancang. Jadi tuan-tuan tengok kenyataan yang dikeluarkan oleh Azmin. Tuan-tuan tengok kenyataan yang dikeluarkan oleh Azmin di dalam Malaysia kini, menyatakan bahawa telah ada pun unsur-unsur pembelian di mana dana telah masuk di dalam tabung
Pakatan Harapan untuk membeli ahli-ahli parlimen supaya tidak terjadinya satu pembentukan kerajaan yang baru ini. Jadi di situ kita dah nampak ada yang cuba sailang kan. Daulat tuanku, martabatkan Melayu. Allahu Akbar. Ya, betul tuan-tuan. Daulat tuanku, ingat tu tuan-tuan. Daulat tuanku memartabatkan Melayu. Selepas ini tuan-tuan, kita tak mau lagi Melayu ini diceritakan di dalam sejarah. Kita tak mau lagi Melayu ini diceritakan di dalam sejarah, tetapi kita nak ia menjadi realiti. Kita perlu resis kerana sejarah membuktikan bahawa kerana kita terlalu bertoleransi, kerana kita tidak resis, maka kaum majoriti dipijak oleh kaum minoriti. Mereka meminta bantuan-bantuan daripada luar untuk memijak-mijak kita. Mereka menjual aset-aset kita dan juga mereka pelbagai perkara lagi yang mereka buat. Jadi kita perlu resis lepas ini. Kita perlu memartabatkan bangsa Melayu lebih daripada bangsa lain dengan prinsip yang digunakan oleh John F. Kennedy suatu ketika dahulu. Dan selepas daripada itu baru kita sembang pasal toleransi. Jika kamu ingin toleransi, kamu hormati dulu kaum asal di tanah ini. Jika kamu tidak menghormati kaum asal di tanah ini, bagaimana kami ingin bertoleransi? Itulah prinsip yang dibawa oleh John F. Kennedy sehingga menyebabkan bangsa putih teragung di dunia. Jadi hari ini orang Melayu dihina kerana kita terlalu bertoleransi. Jadi kerana kita bertoleransi, inilah perkara sebagai ini terjadi. Orang Melayu sanggup pangkah DAP. Kenapa? Percaya toleransi, percaya kepada bangsa lain. Konon-kononnya mereka akan membawa satu revolusi, satu reformasi yang membela orang Melayu. Dan apa yang terjadi? Aset orang Melayu tergadai. Allowance nelayan ditarik, pelbagai perkara yang berlaku. Selepas daripada ini ingatlah, tidak lagi memberi kepercayaan kepada rakyat naturalisasi. Ini belum disebut tentang kerakyatan lagi. Berapa ramai ekspor diimport masuk daripada luar negara dan diberi kerakyatan. Tiba-tiba saja dekat Pulau Ketam ada 30,000 orang yang tidak mendapat kerakyatan. Tiba-tiba saja di Sarawak ada 2 juta orang. Itu yang perlu kita ketengahkan nanti. The Soul of Malay 1936. Ya, The Soul of Malay. The Soul of Malay. Orang nak kata kasihan resis lah. Sebab kita perlu mengikut Buzi Azam. Kita perlu resis berperlembagaan. Kerana ini adalah tanah kita. Kalau Nga Komeng menyebut tentang undang-undang, ini adalah tanah Melayu. Di dalam perlembagaan menyebut orang Melayu mempunyai hak keistimewaannya. Jadi mereka tidak menghormati apa yang ada di dalam perlembagaan. Dan hari ini mereka membicarakan tentang perlembagaan, mereka membicarakan tentang rakyat. Saya bukan daripada bidang sejarah, tuan-tuan. Saya daripada bidang computer science. Tetapi di dalam pengajian saya di Universiti Malaya ada topik, iaitu topik dipanggil sebagai pengajian Malaysia. Semasa saya membuat pengajian Malaysia, saya dapat topik iaitu proses-proses kemerdekaan. Jadi bila saya dapat topik proses-proses kemerdekaan, saya terpaksa pergi ke Arkib Negara dan saya membaca banyak nilai-nilai sejarah. Jadi tuan-tuan, bila tuan-tuan baca saja, sebab apa hari ini, itu pun kita akan ketengahkan tuan-tuan selepas terbentuknya Kerajaan Perikatan Nasional ini. Kerana saya pernah bercakap kepada seseorang, sekiranya kita mendapat tampuk pemerintahan kembali, apa yang perlu dibuat? Hari ini orang Melayu hilang semangat patriotiknya kerana yang dia nampak adalah tugu negara. Yang dia nampak adalah monumen-monumen. Dia tidak tahu cerita di sebaliknya. Dia tidak tahu cerita yang di sebaliknya. Jadi perlulah
diperluaskan apa yang ada dalam arsip negara. Kerana hari ini bila kita pergi ke arsip negara kena bayar untuk dapatkan dokumentasi. Sebab itulah hilangnya semangat patriotik, hilangnya semangat sayangkan negara kerana tidak tahu. Yang dia tahu adalah future ideologi dan sebagainya. Dia tidak tahu sayang kepada negara kerana dia tidak mendapat input tentang yang lebih detail bagaimana perbentukan negara Malaysia ini berlaku. Yang dia tahu hanyalah di dalam buku teks hanyalah basic saja. Jadi di pekan-pekan Kuala Lumpur selepas ini, di ART sebagai contohnya, perlu diletakkan proses-proses kemerdekaan, perlu diceritakan sejarah-sejarah apa yang berlaku. Barulah anak muda kini hari ada semangat jati diri, ada semangat sayang akan negara, akan ada semangat patriotisme tu, baru dia ada. Saya dah gugup bila dah sampai ni. Ya, Abang Hafiz, kita sambut puasa dan hari raya penuh dengan warna-warni tahun ini. Kita mengharapkan perkara itu. Kita mengharapkan rakyat daripada PKR membuka mata, dan juga pro DAP ini membuka mata bahawa tidak perlu ada lagi konfrontasi ataupun apa-apa perkara lagi. Terimalah hakikat bahawa rakyat tidak mahu lagi kamu, dan rakyat menerima dengan baik Perikatan Nasional ini. Terimalah hakikat, tidak perlu ada kekucaran dan sebagainya. Terima dengan hati yang terbuka, sebagaimana mereka kata ini adalah sistem demokrasi yang mengikut perlembagaan, bukan tidak mengikut perlembagaan. Mengikut perlembagaan. Yang tidak mengikut perlembagaan adalah yang mereka pergi ke US tu tidak mengikut perlembagaan. Pergi ke US, kalau tuan-tuan pergi tengok dalam nombor badan saya tu ada satu laporan yang dikeluarkan oleh International Court of Justice. Lepas tu laporan-laporan yang mereka buat dalam ICC Statehood Room. Di dalam ICC Statehood Room itu yang tidak mengikut perlembagaan. Tidak mengikut perlembagaan, di mana mereka meminta pengiktirafan kepada LGBT. Selepas itu apa lagi yang mereka minta? Berbagai perkara yang mereka minta. Nobita is watching, Putri bila nak kahwin? Tak tahu lagi lah. InsyaAllah kalau ada jodoh, kahwinlah. Kalau tak ada jodoh, tak kahwinlah. Teruskan dengan perjuangan. Perjuangan belum terhenti, tuan-tuan. Walaupun kita dapat membentuk kerajaan, kita adalah perjuangan yang seterusnya adalah mengambil tindakan. Tuan-tuan jangan lupa 2,750 orang kanak-kanak Pasir Gudang yang terlibat dalam kes pencebaran kimia belum lagi mendapat pampasan ataupun belum mendapat pembelaan yang sewajarnya. Lepas itu kes kematian Syed. Tuan-tuan jangan lupa kes kematian Syed, anak Melayu yang telah dibunuh. Dan jangan lupa kes kematian Adib. Kita tidak lupa perjuangan ini tidak terhenti hanya dengan terbentuknya kerajaan persekutuan. Perjuangan ini tidak hanya terhenti dengan terbentuknya kerajaan persekutuan. Kita bergembira dengan apa yang berlaku. Tetapi perjuangan seterusnya adalah tindakan-tindakan yang perlu diambil. Kes Adib, selepas itu violation of law yang telah dibuat oleh pegawai negara dengan membebaskan penganas-penganas LTTE. Dengan membebaskan penganas-penganas LTTE. Lepas tu apa lagi, tuan-tuan? Kita akan korek satu persatu, tuan-tuan. Satu persatu kita akan tarik Ambiga, kita akan tarik Kulau Segeren, kita akan tarik Siti Kasim, dan kita akan tarik semua orang. Numan Afifi yang telah pergi ke Jepun, lupa pula saya ada buat report untuk mengeluarkan takrifan Islam di dalam kad pengenalan. Selepas itu apa lagi, tuan-tuan? Boleh murtad di Mahkamah Sivil. Melanggar dengan perlembagaan, di mana di dalam perkara 1211A menyebut mana perlembagaan, tawar balik. Mahkamah sebagaimana di dalam fasal 1 tidak boleh campur tangan dalam urusan mahkamah syariah. Kita mesti reverse kembali kes Indra Mutu vs Majlis Agama Islam Negeri Perak dengan memartabatkan mahkamah syariah. Mahkamah sivil tidak boleh masuk campur dalam urusan mahkamah syariah. Itu yang kita perlu buat. Itu yang kita perlu buat. Lepas ni sekolah Cina mansuhkanlah, apa lagi, ini tanah Melayu, sekolah vernacular. Kita tengok perjuangan-perjuangan seterus pada ni berkenaan dengan
vernacular. Yang pentingnya adalah prinsip yang kita perlu bawa adalah resis sebagaimana yang dibuat oleh negara-negara barat, sebagaimana yang dibuat oleh John F. Kennedy. Selepas itu, barulah kita membicarakan. Saya ulang banyak kali pada tuan-tuan supaya tuan-tuan baca tentang John F. Kennedy, baru tuan-tuan tahu. Kita perlu resis, kita perlu memartabatkan bangsa Melayu itu di atas tanah Melayu sendiri. Barulah kita bertoleransi. Kalau tuan-tuan tengok Indonesia sebagai contohnya, daripada sudut nama pun tidak boleh menggunakan nama bangsa mereka. Mestilah menggunakan nama bangsa Indonesia. Tuan-tuan tengok betapa rasisnya negara-negara lain. Tuan-tuan tengok sebagai contohnya Thailand pun sama, begitu rasisnya mereka. Tetapi bangsa Melayu ini terlampau toleransi. Sebab itulah dia senang mudah dipijak. Senang mudah dipijak dan diinjak-injak. Selepas pada ini beringatlah bahawa nak bertoleransi berpatut-patut. Kita perlu resis di atas tanah kita sendiri. Ini adalah tanah Melayu. Ini adalah bumi Islam, Bani Jawi, negara Islam. Macam tuan tu cakap tadi, bagaimana boleh ada pusat perjudian? Ya, insya-Allah selepas PAS pergi ke Putrajaya, kita akan tuntut untuk tutup seluruhnya pusat perjudian. Kerana ini adalah Bani Jawi. Ini adalah bumi Islam. Kita tidak mahu ada pusat-pusat perjudian dan kita tidak mahu adanya pusat-pusat pelajuran bertaburan. Malaysia bukan lagi dikenali sebagai adanya Porn City, tetapi Malaysia dikenali sebagai the Porn Country. Dikenali sebagai the Porn Country. Daripada Johor sampailah ke Perlis, pergi je semua ada pusat pelacuran. Kita tak mahu. Inilah sebabnya bala-bala yang berlaku. Ini salah satu sebabnya. Kita tak mahu lagi benda-benda tu semua. Ya, Tommy Thomas bukan saja penyokong penganas LTTE, tetapi dia telah melakukan violation of law. Dengan mengatakan bahawa dia adalah agung. Di dalam, saya ada bukti, tuan-tuan boleh pergi tengok dalam file yang telah diselamatkan tu. Dia mengatakan agung yang lebih agung adalah peguam negara. Kita akan tarik dan tanya dia apakah maksud di sebalik kenyataan yang dibuat oleh beliau. Dan kita akan tanya juga Teresa Kok yang mengatakan tidak bersetuju Islam adalah agama rasmi. Tanah tabung haji, ya betul lah. Jadi tuan-tuan, saya punya bateri tinggal 10% saja. Bateri saya tinggal 10% saja. Yang duduk orang kata haters ni, bersabarlah kerana orang kata kerajaan kerajaan yang anda sokong hanyalah tinggal suku Penggal. Kerajaan suku Penggal yang ditadbir oleh pemimpin 3 suku telah pun tamat. Tak perlulah nak jadi haters di dalam page saya, kerana itulah sejarah yang akan diukir di dalam buku sejarah. Bukannya sejarah yang diukir tentang perjuangan komunis, tetapi kami akan ukir sejarah di dalam buku sejarah selepas ini adalah sejarah pembentukan kerajaan suku Penggal yang ditadbir oleh pemimpin 3 suku. Dan juga kita melakar satu sejarah yang baru, di mana sebelum ini Anwar Ibrahim hanya kena kes di mana dia telah melakukan liwat ataupun melakukan membelakangkan seseorang. Dia telah bermain daripada belakang. Tetapi sejarah tercipta hari ini di mana Anwar Ibrahim telah dibelakangkan. Belum ada lagi dalam sejarah kita, kalau kita tengok daripada kes-kes yang sebelum ini, kes-kes yang melibatkan lupa dan nama manja dan sebagainya, Anwar belakangkan mereka. Tetapi pada tahun 2020 Anwar Ibrahim telah dibelakangkan oleh Tun Mahathir. Ini juga kita akan lakarkan dalam sejarah, di mana dalam sejarah pertama sekalinya Anwar telah dibelakangkan. Ambil contoh negara Indonesia, nama orang Cina pun Indonesia. Tak ada Cina naik kepala kat sana. Ya betul. Ya betul Okey, setakat tu saja tuan-tuan. Esok jangan lupa tuan-tuan jangan lupa berpuasa dan jangan lupa berdoa agar esok ada satu pengumuman yang jelas bahawa Kerajaan Perikatan Nasional akan menerujui Putrajaya. Okey tuan-tuan, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.